Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Salma binti Omar dan rakan-rakan. Kami daripada kumpulan 22 akan membentangkan mengenai kerjasama antara kerajaan dan rakyat dalam menangani COVID-19. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya ialah Nur Syafina binti MD Rusi, bernombor menteri 281094. Pada awal tahun 2019, dunia telah digemparkan dengan penyebaran virus melalui air liur yang menular dari manusia ke manusia. Virus ini dikenali sebagai coronavirus tetapi kini lebih dikenali sebagai COVID-19. Virus ini telah menjejaskan dari pelbagai sudut, contohnya sudut kesihatan, ekonomi, keselamatan serta sosial di setiap negara di dunia. Virus ini amat mudah untuk dijangkiti dan mempunyai tahap penularan yang tinggi. Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau singkatannya WHO telah mengisytiharkan bahawa virus COVID-19 ini sebagai satu pandemik. Pandemik menggambarkan penyakit berjangkit di mana kita melihat terdapat banyak orang jatuh sakit di pelbagai negara di dunia pada masa yang sama. Pandemik terakhir yang direkodkan adalah sesama babi pada tahun 2009. Untuk menangani virus ini dari terus menjadi racun dalam negara kita dan menghentikan penyebaran virus ini, kerjasama antara kerajaan dan rakyat amatlah penting kerana rakyat ialah nadi sesebuah negara. Punca COVID-19 pada awalnya dikesan di Wuhan, China, iaitu coronavirus 2 sindrom pernafasan akut yang teruk atau singkatannya SARS-CoV-2. Tempoh matang virus ini ialah antara 5 hingga 6 hari atau sehingga 14 hari untuk seseorang itu menunjukkan simptom. Virus ini memberikan kesan yang berbeza dengan cara yang berbeza ke atas setiap individu. Kronologi penyebaran COVID-19 di Malaysia bermula pada 25 Januari 2020 di mana pelancong yang datang daripada China telah tiba di Johor melalui Singapura dan didapati positif virus ini. Pada akhir bulan Februari dan awal Mac, kes terbesar berkaitan dengan pertemuan agama iaitu Jemaah Tabligh telah berlaku di Petaling, Kuala Lumpur. Pada akhir bulan Mac, jumlah aktiviti telah melebihi 2,000 dan terdapat kurang dari 30 kes pada awal bulan. Dan pada 16 Mac 2020, virus tersebut telah dilaporkan di setiap negeri dan wilayah persekutuan di negara ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Sabrina binti Samsul Bahrin, nombor metrik 281148. Saya akan menerangkan langkah-langkah bagi kerajaan dan rakyat dalam menangani COVID-19. Yang pertama ialah kerap membasuh tangan. Tangan kita merupakan anggota badan yang mudah memindahkan bakteria dan virus apabila kita menyentuh anggota badan yang lain. Oleh sebab itu, kita mestilah mengamalkan kebersihan diri seperti kerap membasuh tangan dengan menggunakan air dan sabun selama 15 hingga 20 saat seperti yang disarankan. Seterusnya ialah memakai pelitup muka. Pelitup muka tersebut dapat menutup pada bahagian hidung dan mulut kerana pada bahagian tersebut mempunyai banyak kuman. Pelitup muka juga mesti dipakai semasa berada di kawasan yang sesak dipenuhi orang ramai. Janganlah kita membuang pelitup muka yang telah dipakai di merata-rata tempat. Yang ketiga ialah duduk di rumah dan kuarantin diri. Semua individu dinasihatkan supaya sentiasa berada di rumah, melainkan mempunyai hal yang lebih penting. Tindakan ini dapat membantu dalam melindungi ahli keluarga kita, terutamanya yang mempunyai golongan yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak dan warga emas. Sekiranya terdapat individu yang bergejala ataupun yang baru pulang dari luar negara, mereka dikehendaki melaporkan diri ke pusat kesihatan bagi melakukan ujian saringan dan kuarantin diri selama 14 hari. Kuarantin mestilah dilakukan di pusat kuarantin yang disediakan, tetapi kos kuarantin akan ditanggung sendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah-langkah yang dilakukan bagi pihak kerajaan dalam menangani wabak COVID-19. Memberi bantuan kepada rakyat. Kebanyakan rakyat sedang menghadapi kesukaran semasa penularan wabak COVID-19 ini, terutamanya mereka yang mempunyai masalah pekerjaan. Pihak kerajaan telah pun memberi beberapa bantuan kepada rakyat yang terjejas. Antaranya ialah para rakyat akan menerima ataupun mohon bantuan tersebut yang digariskan dalam pakej rangsangan ekonomi. Seterusnya ialah Perintah Kawalan Pergerakan. Antara arahan bagi PKP ini ialah sekatan pergerakan seluruh rakyat Malaysia keluar negara bagi mengelakkan rakyat tidak dijangkiti. Di samping itu, pihak kerajaan turut melarang bagi rakyat mengadakan apa-apa sahaja perhimpunan rakyat seperti aktiviti sosial,
sukan maupun aktiviti keagamaan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Lian Chun, nama matrik 281343. Saya akan meneruskan pembentangan saya iaitu langkah-langkah kerajaan dan rakyat dalam menangani COVID-19. Langkah pertama ialah amalan penjarakan sosial. Setelah PKP dilaksanakan oleh kerajaan, amalan penjarakan sosial sebanyak 1 meter antara individu dilaksanakan oleh kerajaan. Hal ini kerana percikan air liur yang bersifat agak berat tidak akan berterbangan dalam udara bagi jarak lebih daripada 1 meter. Risiko itu dapat dikurangkan lagi apabila seseorang itu memakai topeng pelitup muka yang berlapis 3. Langkah kedua ialah aplikasi MySejahtera diperkenalkan. Melalui aplikasi ini, kita dapat mengetahui status kesihatan diri serta keselamatan zon tempat kediaman. Ini dapat membantu kerajaan untuk memantau kes-kes positif di suatu kawasan agar dapat ambil tindakan yang proaktif untuk mengawal penularan wabak COVID-19. Dengan itu, pengguna haruslah mengimbas kod QR yang ditampal di pintu masuk dengan menggunakan aplikasi MySejahtera. Langkah ketiga, iklan mengenai COVID-19 telah dipaparkan melalui media sosial. Hal ini kerana 8% rakyat menggunakan media sosial. Dengan iklan tersebut, ini dapat menyebarkan pengetahuan mengenai COVID-19 serta meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia mengenai isu tersebut. Dan langkah terakhir ialah pihak sekolah mengadakan pengajaran dan pembelajaran secara bermaya. Pihak sekolah telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam talian dengan menggunakan aplikasi dalam talian. Dengan itu, guru dan pensyarah mampu menyampaikan ilmu pengetahuan tanpa pertemuan bersemuka. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera semua. Nama saya Tiljawab. Nombor matrik adalah 281254. Saya akan sambung membentangkan berkaitan apakah kesan antara kerajaan dan rakyat bekerjasama dalam menangani COVID-19. Kesan utama adalah kes COVID-19 dapat dikawalkan. Hal ini kerana semua rakyat mematuhi PKP, contohnya mereka mengamalkan 3W dan mengelakkan 3S. Sementara itu, semua rakyat dilarang keluar dari rumah mereka semasa beretan itu, maka dapat mengurangkan penyebaran COVID-19 melalui penjarakan sosial. Gambar rajah ini menunjukkan statistik kes COVID-19 semasa PKP dijalankan dari fasa pertama sehingga fasa keempat. Dalam statistik ini, kita boleh nampak kes COVID-19 semakin bertambah setiap hari lebih kurang 100 orang dalam fasa pertama dan kedua. Manakala dalam fasa ketiga dan keempat, kes COVID-19 semakin berkurang dan dapat dikawalkan. Dengan itu, kita boleh nampak bilangan kes COVID-19 semakin rendah semasa fasa kelima dan fasa keenam. Kesan seterusnya adalah membawa perubahan kepada ekonomi Malaysia. Walaupun terdapat kerjasama antara kerajaan dan rakyat dalam menangani COVID-19, tetapi tidak dapat dinafikan bahawa dengan adanya melaksanakan PKP yang menyehatkan pergerakan rakyat dan aktiviti ekonomi berhenti secara tiba-tiba, maka ramai rakyat kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Ini telah memberikan kesan yang serius terhadap ekonomi negara. Sementara itu, permintaan semakin rendah akan menjadi kejutan penawaran. Akhirnya ini akan mencetuskan krisis ekonomi di Malaysia. Berita ekonomi Malaysia merujuk 17% terburuk dalam tempoh 20 tahun memberitahu PKP memberhentikan aktiviti ekonomi secara bertahap, maka menjadi perwujudan ekonomi. Berikut ini adalah berita-berita lain berkaitan ekonomi negara semasa COVID-19. Dari sudut lain, ketika negara menguatkuasakan PKP, aktiviti jual beli dalam talian mencatatkan peningkatan sebanyak 28.9% pada April lalu. Ramai usahawan membuka cara kepada peniaga secara talian seperti menjual barang di Shopee, Lazada dan sebagainya. Ramai rakyat juga terpaksa membeli barang secara talian disebabkan duduk di rumah. Situasi ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi negara. Berita ini tentang sumbang 20% pertumbuhan ekonomi digital ini memberitahu walaupun kebanyakan aktiviti ekonomi digenggam oleh PKP, namun ia dapat menyumbangkan 20% pertumbuhan kepada ekonomi digital negara kita. Ini adalah contoh berita-berita lain yang berkaitan tentang semasa COVID-19.
Di samping itu, wabak COVID-19 membawa impak serius kepada seluruh dunia. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia mengumumkan menutup semua sektor pendidikan di semua negara. Proses pembelajaran terpaksa berhenti secara fizikal dan berubah kepada pembelajaran secara atas talian dalam tempoh PKP. Walau bagaimanapun, pembelajaran secara talian akan membawa kesan positif, iaitu penggunaan secara talian dapat menjimakan kos dan masa, kerana semua pelajar boleh menghadiri kelas secara talian. Di samping itu, cara pembelajaran secara talian yang baru ini akan menjadi lebih fleksibel, kreatif dan dapat menarik hati generasi Z. Dan daripada itu, ramai negara di seluruh dunia menggunakan cara pembelajaran secara talian, iaitu online class, maka pelajar adalah bangsa kita boleh menyambung mengajar di Malaysia serta tidak harus berada sepenuh masa di negara lain. Pelajar juga boleh menghadiri aktiviti atau drama sesuka hati melalui FB Live, Zoom Meeting atau Google Meet dan sebagainya. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Logan Tira, anak lelaki Paranisami, nombor matrik 281190. Hari ini saya nak meneruskan pembentangan saya yang bertajuk Kesan Kerjasama Kerajaan dan Rakyat untuk menangani COVID-19. Antara kesannya ialah, kesan pertama, penurunan kes jenayah. Apabila PKP dilaksanakan, kes jenayah telah berlaku penurunan. Contohnya, kes kecurian, kes merompak, kes penyalahgunaan dada dan sebagainya. Selain itu, Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga berkata, pihak Polis Diraja Malaysia, PDRM, melaporkan pada April 2020, indeks jenayah di seluruh dunia sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP menunjukkan penurunan sebanyak 70%. Hal ini merupakan berita yang amat menggembirakan. Seterusnya, imej negara juga dapat mempertingkatkan di luar negara. Hal ini akan menyebabkan pertambahan pelaburan serta menarik syarikat yang berpotensi dari luar negara untuk menjalankan perjalanan perniagaan dalam negara kita selepas PKP tamat. Bertambahan pula, peluang pekerjaan juga merupakan salah satu kebaikan kepada negara dan rakyat kita. Hal ini menyebabkan rakyat akan merasa bangga terhadap negara sendiri dan meningkatkan semangat patriotisme dalam golongan individu sebagai rakyat dalam Malaysia. Seterusnya, kesan kedua, pengurangan pencemaran. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini bukan saja membawa kehidupan baharu kepada masyarakat tetapi juga memberi nafas baharu kepada alam sekitar dalam iklim dunia ketiga ini. Dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebenarnya merupakan tempoh rehat kepada bumi yang telah berusia berbilion tahun. Sekatan Beroperasi dan Perjalanan dalam sektor perindustrian telah berjaya mengurangkan pencemaran udara di seluruh dunia pada tahap yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Bukan ini sahaja, pencemaran udara daripada asap yang dilepaskan oleh kenderaan juga dapat dikurangkan melalui PKP yang dikuatkuasakan oleh Kerajaan Malaysia. Kebanyakan tempat yang cantik dan menarik muncul secara perlahan-lahan selepas pencemaran dikurangkan. Di samping itu, pengurangan pencemaran juga membawa banyak kebaikan kepada negara dan bangsa. Contohnya, kualiti kehidupan kita meningkat, dapat mengelakkan daripada penyakit dan melindungi kepupusan haiwan dan sebagainya. Seterusnya, kesan ketiga ialah kekurangan bekalan makanan di Malaysia. PKP juga telah memberi kesan terhadap bekalan makanan di Malaysia. PKP telah menghadkan masa masyarakat untuk keluar membeli makanan dan menghadkan masa operasi premis-premis perniagaan seperti restoran, pasar malam, pasar barong dan kedai runcit. Hal ini menyebabkan situasi panic buying dalam kalangan masyarakat. Ekspor dan import yang melibatkan makanan juga tidak dapat dijalankan seperti biasa bagi membendung tersebarnya COVID-19. Hal ini menyebabkan terjadinya kekurangan bekalan makanan terutamanya di kawasan-kawasan pendalaman yang sukar mendapat bekalan. Walau bagaimanapun, dengan semangat patriotisme daripada individu yang berkemampuan telah pun berjaya membantu mereka yang kekurangan bekalan makanan. Ramai individu yang memberi bantuan barangan keperluan kepada keluarga, pekerja barisan hadapan, mahasiswa dan lain-lain. Akhir sekali, kesan keempat adalah menonjolkan sikap sebenar rakyat Malaysia. Pandemik COVID-19 ini telah menonjolkan sikap sebenar rakyat Malaysia yang bersatu padu dalam menghadapi dugaan dan cabaran. Dalam diri setiap rakyat Malaysia telah tertanam nilai-nilai murni seperti saling menghormati dan penuh kasih sayang sesama manusia. Nilai-nilai kebaikan yang telah dipupuk dan disuburkan dalam diri masyarakat semakin menyerlah ketika krisis ini malah ianya turut berkukuhkan lagi perpaduan antara masyarakat berbilang kaum di negara ini. Ketiga barisan hadapan ataupun frontliner, kekurangan peralatan perlindungan diri PPE, banyak pihak seperti kerajaan, swasta badan bukan kerajaan, NGO, malah rakyat sendiri yang telah menghulurkan bantuan dalam pelbagai bentuk seperti bantuan kewangan, membuat sendiri PPE dan sebagainya. Kesimpulannya, COVID-19 adalah virus yang amat berbahaya dan menjejaskan ke semua aspek kehidupan. Malaysia telah menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan dalam menangani wabak ini dan dengan adanya kerjasama dari kerajaan dan rakyat, negara kita telah diiktiraf serta dikenali di mata dunia antara negara yang telah berjaya mengurus dan mengawal wabak ini.
Selain itu, ianya mengajar negara kita betapa pentingnya semangat nasionalisme serta telah mengukuhkan hubungan antara kaum dalam menangani wabak ini. Kaum berbilang bangsa, agama dan warna kulit tanpa mengira pangkat telah bersama-sama bangkit membantu mereka yang memerlukan serta bersama-sama kerajaan mematuhi segala peraturan, langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.